semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Satu lagi isu hangat berkaitan dengan isu pencen dimasukkan ditukar kepada caruman KWSP. Nah, saudara-saudara, rupanya terdapat suara hati ataupun terdapat luahan hati daripada rakyat Malaysia yang mempunyai ataupun menerima pencen yang lebih sedikit daripada adun yang hanya berkhidmat beberapa tahun. Nah, saudara-saudara, saya mendapat satu berita daripada mykmu.net. Hampir semua mahu pencen MP ditukar ke caruman KWSP. Nah, persoalan yang pertama di sini, adakah semua ahli parlimen setuju pencen mereka ditukar kepada caruman KWSP? Dan yang kedua, persoalan yang kedua, adakah selepas ini Malaysia akan mendapat lebih banyak duit sekiranya pencen wakil-wakil rakyat ini digantikan kepada caruman KWSP? Hampir semua pencen MP ditukar ke caruman KWSP. Menurut tinjauan Makmal Berita Kini, sebanyak 96% daripada 8,035 responden setuju dengan cadangan ini. Sementara itu, 93% daripada 7,778 responden setuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar ahli parlimen hanya menerima satu pencen, walaupun mereka boleh menerima beberapa pencen melalui jawatan yang dipegang di peringkat persekutuan dan negeri. Respon yang diterima kali ini jauh lebih banyak berbanding tinjauan Makmal Berita Kini sebelum ini. Tinjauan ini sebahagian daripada laporan dua bahagian Makmal Berita Kini berkenaan jumlah pencen dan allowance yang boleh dinikmati ahli parlimen. Namun, ruangan komen laporan ini yang memerlukan pembaca untuk log masuk menerusi email. Suara hati pesara kerajaan, seorang pembaca yang menyatakan dia berkhidmat sebagai penjawat awam selama 30 tahun dalam agensi tenaga, menyuarakan rasa kecewa kerana menerima pencen yang sedikit. Walaupun jika dibandingkan dengan pencen adun, apatah lagi ahli parlimen yang hanya berkhidmat selama satu penggal. Saya berkhidmat dengan keringat, air mata dan sehingga tak tidur malam untuk menangani gangguan tenaga sebelum penswastaan agensi tenaga itu selama 30 tahun. Pencen saya hanya RM2,200 sebulan. Sedangkan seseorang yang jadi adun selama 36 bulan dapat lebih 3,000 sebulan. Memang tak adil, tulisnya. Pembaca lain pula mempersoalkan jika MP memang layak menerima pencen dan allowance jika mereka gagal memberi khidmat kepada rakyat seperti yang diharapkan. Macam mana kalau ahli parlimen hanya makan allowance dan gaji buta dan tak bantu rakyat di kawasan mereka? Kalau ikutkan memang tak adil dapat allowance yang banyak selain tuntutan yang boleh dibuat. Jadi saudara-saudara, menerusi artikel daripada mykmu.net berkongsi bahawa cadangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim agar ahli parlimen hanya menerima satu pencen, walaupun mereka boleh menerima beberapa pencen melalui jawatan yang dipegang di peringkat persekutuan dan negeri. Jadi adakah selepas ini, setelah hampir semua melalui responden ini setuju mahu pencen MP ditukar ke caruman KWSP, adakah ini akan sedikit sebanyak kalau memang benar-benar akan dilaksanakan? Akan ada kesan daripada ahli parlimen dan adun sehingga mereka boleh meletakkan jawatan ataupun sehingga boleh keluar daripada kerajaan bagi yang menyokong kerajaan yang berada di dalam blok kerajaan pada hari ini. Jadi apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mata dan tumpuan rakyat Malaysia tertumpu pada Julai hadapan bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap, di mana kita sudah menerima maklumat
pertembungan satu lawan satu di antara calon kerajaan perpaduan dan calon daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Namun, saudara-saudara, terdapat satu insiden ataupun terdapat satu laporan polis yang pasti mengejutkan kedua-dua belah pihak antara kerajaan dan pembangkang. Ini saya mendapat maklumat daripada Malaysia kini. AMK Pulau Pinang lapor polis dakwa bahan kempen PH disabotaj. Saya mendapat maklumat ini menyatakan bahawa bahan-bahan kempen Pakatan Harapan disabotaj, di mana AMK Pulau Pinang membuat laporan polis mendakwa ada pihak cuba mensabotaj kempen Jentera Perpaduan bagi PRK Dun Sungai Bakap dengan merosakkan gegantung dan bendera parti Pakatan Harapan. Itulah sebelum ini kita sudah dengar. Pengundi matang untuk memilih calon kerajaan perpaduan. Jadi persoalannya, yang telah mensabotaj bahan kempen Pakatan Harapan ini sudah pasti tidak mahu kemenangan berpihak kepada calon kerajaan perpaduan. Dan mereka mungkin memang penyokong pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Jadi ini sudah menunjukkan bahawa moral mereka itu dan moral pengundi calon kerajaan perpaduan, di situ kita dapat lihat moral mereka amat berbeza. Adakah berita yang lain juga ataupun mana-mana media sosial telah berkongsi bahawa pengundi-pengundi Pakatan Harapan di Sungai Bakap mensabotaj bendera PN? Macam kita belum dengar. Tetapi kenapa daripada AMK Pulau Pinang membuat laporan polis bahawa bahan kempen mereka disabotaj, menurunkan bendera dan gegantung. Nah, ini sudah pasti satu kemenangan awal kepada PH. Kenapa saya kata? Kerana ini satu kelakuan ataupun tindakan daripada pengundi Sungai Bakap yang kita dapat lihat moralnya tidak baik. Mereka takut sangat ke kerajaan nak menang sampai mereka nak sabotaj. Nah, saudara-saudara, ketuanya Muhammad Fazli Roslan mendakwa sebanyak 38 gegantung dan 53 bendera yang dipasang di sekitar kawasan Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4 di Nibong Tebal telah diturunkan. Pihak tidak bertanggung jawab, malah ada antaranya yang dibuang di dalam longkang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Bahkan sebelum ini, berkaitan dengan PRK Dun Sungai Bakap, saya ada membuat tinjauan melalui community channel ini dan saya mendapat undian tertinggi bahwa calon kerajaan perpaduan yang akan menang. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?